Dan sabda Nabi, sejahat-jahat tempat itu pekannya dan sebaik-baik tempat itu segala masjid. Kerana di masjid ni bila masuk waktu orang umpamanya, maka segala malaikat sana itu pakat tunggu di jalan. Baik daripada rumah kepada tapak ke masjid, tunggu di jalan. Bagi orang yang lalu daripada masjid, lalu daripada rumah nak pergi kepada masjid. Nah, dengan siapa duk tunggu di pintu masjid, iaitu tempat berhimpun segala malaikat. Itu ilah dia. Dan pada satu riwayat, ia kata sejahat-jahat negeri itu pekannya. Atulah ya, tapi riwayat lah, lapar lagi. Sejahat-jahat negeri itu, dalam negeri semua di mana tempat? Sehuduh-huduh tempat. Nah, ia katanya pekannya iaitu bandar. Di Kedah lah. Dan sebaik-baik tempat duduk itu masjidnya. Maka jika engkau tiada duduk di masjid, sekira kalau mung sani itu tak pergi ke masjid, tak ada duduk di masjid. Kerana masjid itu maklum dah, iaitu secomel-comel tempat, sebaik-baik tempat, selebih-lebih tempat. Seharga-harga mahal tempatnya di sisi Allah Ta'ala, iaitu di masjid. Maka jika engkau tiada duduk di masjid, bila kita tak duduk masjid, kita tak nak mari masjid lah, kita mari, kau dah kata mari semaya saja, sebagaimana kau kita semua ni lah. Bila kita tak duduk di masjid, lazimkan olehmu duduk di rumah engkau. Yang ni dia suruh kita duduk di rumah, maksudnya tak tahu kita duduk di kedai. Semolek-molek tempat masjid. Sejahat-jahat tempat kedai. Sehuduh-huduh tempat, sebeci-beci tempat oleh Allah Ta'ala, iaitu kedai. Bila pun tak duduk di masjid, bila kita tak duduk di masjid, kita duduk rumah. Tak tahu kita duduk di kedai. Kerana bahawa kedai ini sejahat-jahat tempat. Betul katanya, maka jika engkau tiada duduk di masjid, bila kita tak ada duduk masjid, Yesus lazimkan, yakni mestikan oleh kamu duduk di rumah engkau. Duduk rumah. Nah, ni dia. Ini orang panggil kelebihan uzlah. Uzlah ni mana asing diri daripada manusia. Setengah daripada ulama tersebut. Cara kita nak mendapat diri kita dengan Allah. Bagi kita orang yang rajin ibadat, orang lazim ke masjid ni, kita kena ada uzlah kata. Uzlah ni asli diri pada manusia. Supaya nak muraqabah, nak musyahadah dengan Allah Ta'ala. Iaitu kita uzlah, kita ada rumah. Uzlah masih diri pada manusia. Kerana tu sekali manusia tu tak lepas daripada banyak kali. Mana sakut tak kita. Kalau dia mau kijak jahat dan kita tak ada tegak, maka dosa naik lagi. Kita tak ada amru bil ma'ruf, tak ada suruh dia mau buat baik. Dia bila dek kali dengan dia. Tak ada suruh dia mau semaya, tak ada suruh dia mau buat ibadah. Maka orang panggil dosa naik lagi. Sekiranya kalau kita sana itu nak lepas daripada demo tu, kita uzlah, dia panggil uzlah, duduk rumah. Dia setengah daripada uzlahnya duduk rumah, tak ada tu baik bersaing dengan dia. Uzlah sana itu hak sebenarnya uzlah tu duduk rumah, iaitu berzikir dengan Allah. Kita berzikir dengan Allah Ta'ala, muraqabah dengan Allah, musyahadah dengan Allah, iaitu kita ambil satu tempat untuk ibadat pada Allah. Dalam setahun sekali atau sebulan sekali kita buat semalam umpamanya. Ni orang panggil kebanyakan tok dulu dia ada uzlah. Dalam seminggu sekali malam maaf umpamanya buat uzlah. Tu buat amal dalam bilik. Ada tu bercampur kau dengan dengan anak bini pedak lah. Tu panggil uzlah. Tu masuk dalam kata uzlah dah. Kalau kita tak mau sana tu, tak mau maknanya luar masa daripada masjid, baiklah kita duduk rumah.
Kerana sebaik-baik tempat itu masjid, sejahat-jahat tempat itu di Kedah. Kalau kita tak ada masjid, maka ulama katanya baiklah kita duduk. Lazimlah oleh kamu duduk di rumahmu. Habis itu. Nampak deh. Ada kita sudah reti sebagaimana Nabi Roya, ada Nabi Roya, kita bisahlah beramal. Kita luk sikit pesen tunggu di Kedah kan itu luk. Ingat kata Kedah ni orang panggil sebecip-cip pak. Allah Taala sangat benci dan Rasulullah pun paling benci dan segala ulama pun dia bila benci dan lebih-lebih lagi pula ada ni orang kata melekat. Melekat ni bila benci sangat pada orang yang biasa duduk di Kedah. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iza dakhala ahadukum al masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Iza dakhala ahadukum al masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, maka jangan duduk ia seorang kamu hingga semaya ia 2 rakaat. Hingga semaya ia 2 rakaat dulu. Yani sunat tahiyatul masjid. Dan apabila duduk ia padahal lupa dan HP perceraiannya ditutupi baginya perbuat akan dia, dan berulang-ulang sunat tahiyatul masjid itu dengan sapak yang ada 2 dah tu, buasa. Dan berulang-ulang sunat tahiyatul masjid itu dengan sapak berulang-ulang masuk masjid. Dan jikalau daripada masa yang habis sekalipun. Ini hadis Nabi. Dah telah maklum dah setengah daripada semaya sunat, apa ni, daripada bagai-bagai semaya sunat tahiyatul masjid. Sunat yang mempunyai sebab bagi. Sunat yang mempunyai sebab. Bila kita masuk masjid, jaga kaki kanan masuk ke dalam masjid, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Sunatlah kita semaya tahiyatul masjid. Apa tahiyatul masjid? Menghormatkan akan masjid. Aku semaya 2 rakaat untuk menghormatkan dan membesarkan akan masjid ini. Itu mana tahiyat? Membesarkan menghormat akan masjid. Ni usolli sunnata tahiyatul masjid rakaatain. Usolli sunnata tahiyatul masjid rakaatain. Sahaja aku semaya sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Maka segala semaya sunat. Nah, yang kita tambah sikit. Sunat kita baca surah. Lepas daripada Fatihah sunat baca surah atas. Dia kali tengok masa tu banyak lagi lah. Sunat baca surah. Lepas waladhdallin amin bacalah wallahu Quran. Baca surah atas. Nah, lepas Fatihah sunat baca surah. Segala semaya sunat. Nampak lagi? Nah, sunat rawatib pun semua. Sunat baca surah. Lepas daripada Fatihah sunat baca surah. Kuliah qul huwallah. Atau hafizkan. Kuliah dengan qul huwallah. Kuliahnya rakaat pertama kuliah, rakaat yang kedua qul huwallah. Bila kita masuk masjid ditutup oleh panggil. Balik sarung tekan di atas kita akan sebagai tekan sunat. Hei, kamu semayalah sunat di masjid. Solat itu. Ditaklih, dipaksa atas tiap-tiap mereka yang masuk dalam masjid tak kira jatuh tertidur. Mayalah sunat atas itu masjid. Maka sunat tahiyatul masjid
Sekiranya kalau kita masuk sana itu semaya fardu. Nah, masuk semaya fardu lah. Maka kita niat tahiyatul masjid. Atau tak niat jadi tahiyatul masjid. Kalau kita semaya sunat rawatib, kita masuk masjid, kita katanya masuk semaya isya ataupun masuk semaya zuhur. Nah, moga kita masuk masjid. Semaya sunat zuhur. Usolli sunat az-zuhri rak'ataini qabliyatan. Nah, saja ke semaya sunat zuhur 2 rakaat qabliyah. Maka jadi tahiyat. Tak ada ke niat, tak niat. Nah, boleh terlebih comel kata ulamanya ikilah itu. Kata ulamanya comenya niat tahiyat masjid kata. Kita niat semaya zuhur sunat zuhur 2 rakaat serta tahiyat masjid. Nah, itu maknanya. Tapi itulah bila kita sana itu duduk. Bila kita masuk kita duduk ingat lupa. Kita lupa. Lupa. Bawa ingat. Antara kita duduk ingat lupa sekarang ingat, jangan lama. Lama setara mana dia ukurnya telus semaya 2 rakaat. Kita duduk tu. Aku tak ada semaya. Bangun. Kalau ingat tu susah sangat ya. Antara kita duduk dengan ingat tu tak lama. Tak ada terus semaya 2 rakaat. Boleh kita bangun semua. Jadi setengah katanya qada tahiyat atau bangun lagi, setengah ulama kata qada tahiyat. Antara kita duduk dengan ingat qada tu baca tahiyat. Dia baca at-tahiyatul mubarakatuh salawat tu lah. Tu panggilnya masa yahfi. Maka sekiranya kalau tak jadi lama, boleh kita bangun semua. Nah, itu maknanya. Bila kita duduk ingat lupa. Ada pun kalau kita sekelai. Sekelai duduk, sekelai duduk. Tak ada dah. Ada kita sekelai duduk, habis orang panggil masa tahiyatul masjid. Nak bangun semula tak boleh. Bila kita masuk masjid, sekelai duduk, habis masa. Tahiyatul masjid. Kemudian yang boleh juga pahala seperti semaya sunat tahiyatul masjid. Kata ulamanya, yaitu hendaklah kamu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 4 kali. Boleh pahala seperti kamu semaya tahiyatul masjid. Ya dek. Baca tu. Bila kita duduk masuk masjid duduk. Kelai duduk malah. Kita nak boleh pahala seperti demo semaya tahiyatul masjid. Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 4 kali. Nah. Kemudian bila kita masuk masjid, adakah ditutup semaya sunat tahiyatul masjid? Lepas daripada kita semaya jenazah umpamanya. Nah, kita masuk semaya mayat. Nah, tak ada semaya tahiyatul masjid. Kemudian kita semaya mayat. Allahu akbar, semaya mayat. Pak takbir. Adakah jadi batal? Batal atas masjid. Nah, dengan kita semaya mayat tak ada batal. Lepas semaya mayat. Nah, boleh kita semaya tahiyatul masjid. Tu maknanya. Maka tak jadi tahiyatul masjid dengan sahabat kita semaya mayat niat tahiyatul masjid kata tak leh. Tak leh. Habis itu. Dia kata dan sebenarnya Nabi SAW boleh kali lagi. Apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, maka jangan fala yajlis la naik. Nah, dia masuk tempat orang. Maka jangan duduklah ia seorang kamu. Hingga semaya ia 2 rakaat. Dulu pada duduk ni. Yang ni
sunat tahiyatul masjid. Dan apabila duduk ia padahal ia lupa dan HP ia dan HP perceraiannya mana dekat sangat dia duduk berarti ingat tak ada jadi teluh semaya 2 rakaat dah. Ada padahal hampir perceraiannya. Dituntut baginya perbuat akan tahiyatul masjid. Kita duduk dan kita mari duduk. Tak ada baik-baik. Bangun kalau dah. Apa lagi? Kita masuk masjid, duduklah. Dia mau duduk. Lupa semaya tahiyatul masjid. Aku tak ada main. Bangun selalu. Boleh. Kalau duduk lama, teluh baca tahiyat ataupun teluh semaya 2 rakaat, maka habis masa. Habis masa. Dah habis masa kita baca saat ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Dan boleh juga ni kalau tak ke masjid. Ditutup baginya berbuat akan dia akan semaya tahiyatul masjid. Dan berulai-ulai sunat tahiyah itu berulai-ulai semaya tahiyatul masjid dengan sabak berulai-ulai masuk masjid. Kita masuk masjid masuk hari sunat semaya tu baik ada yang mau panggil tu baik nak jumpa masuk pula sunat pula ada tumpah popo keluar tu baik tu baik masuk pula sunat pula tuan itu maksud maksud ibarat katanya. Dan apabila mananya dan berulai-ulai sunat semaya tahiyatul masjid itu dengan sabak berulai-ulai masuk masjid. Dan jikalau daripada masa yang habis sekalipun dioyak bukan walaupun tu baik masuk dan kita tu baik masuk sunat tu baik pada tak ya ada boleh itu sekalipun maknanya walaupun bukan nanti lama dah antara dah masuk boleh masuk dah tiap-tiap kali masuk sunat tahiyatul masjid. Bila kita tu baik masuk maya bila masuk maya walaupun dengan masa yang tu. Dan makruh meninggalkan tahiyatul masjid dengan tiada uzur. Makruh ni benci lah. Dibenci oleh Allah dan Rasul. Dan begitu juga para malaikat. Benci bagi orang yang masuk masjid ada semaya tahiyatul masjid. Kali itu bila kita henti dalam malam ni dapat satu masalah. Kita minta kepada Allah supaya Allah Taala beri taufik kepada kita. Bubuh rai di kita. Maka rai itu gerak semaya tahiyatul masjid. Itu mana dapat taufik. Hidayah dan taufik. Itu maknanya makruh. Ingat situ makruh orang masuk dalam masjid tak ada semaya tahiyatul masjid. Semaya sunat rawatib tak apa dah lah. Napa lagi semaya sunat rawatib tak apa dah. Kalau itu bila kita masuk semaya fardu ni kita niat tahiyatul masjid tak apa juga. Hak masuk free saja tak ada semaya langsung patuh. Hal bel lagi pula maya tahiyatul masjid suku. Maya dia suku, maya sunat rawatib suku. Tu hal bel sekali. Ada makruh meninggalkan tahiyatul masjid dengan tiada uzur. Dan hasil sunat tahiyatul masjid itu, hasil ini boleh pahala sunat tahiyatul masjid. Itu hasil. Dan hasil sunat boleh pahala semaya sunat tahiyatul masjid itu dengan mengereja ke semaya fardu. Ini dah. Ini ada alasan dengan mengereja ke semaya fardu. Sama ada fardu tu ada semaya dalam waktu ataupun qada. Fardu dia ada dua, fardu ada, fardu qada. Sama ada kita semaya qada ataupun kita semaya tunai. Masuk mayat, maaf. Kalau termasuk masuk hari mayat, maaf kali ini. Niat tak itu masjid atas.
Ataupun kita masuk hari semaya kotor. Kita ada kotor, ada tinggal semaya banyak. Niat tak ada masjid kata. Yakni masuk sunat tahiyatul masjid itu di dalamnya, di dalam fardu. Nyo rojak situ. Itu bagi yang ngaji kita. Deh. Yakni masuk sunat tahiyatul masjid itu di dalamnya, di dalam semaya fardu. Masuk situ dah. Dan ni royak ni, dan jikalau tiada diniatkan masuk sunat dan masjid di dalamnya, sekalipun walaupun kita tak ada niat yang masuk sendiri kan. Masuk sendiri bila kita semaya fardu atau semaya sunat lain, masuk tahiyatul masjid. Sehingga bila masuk masjid semaya, masuk. Dan jikalau tiada diniatkan masuk sunat dari masjid di dalamnya, di dalam fardu sekalipun. Seperti semaya sunat tawaf. Ya misalnya seperti semaya sunat tawaf. Sunat tawaf lepas kita tawaf semaya sunat tawaf, ya lepas tawaf. Bila siapa dia giwaji sunat, bila kita tawaf di sama ada tawaf rukun atau bosok. Tawaf sunat 7 keliling, bila cukup 7 keliling sunat kita semaya di belakang makam Ibrahim. Situ tempat dianya. Situ tempat semaya sunat tawaf. Apa dia pergi haji di Mekah, buat umrah, ingat deh. Daripada tawaf, mayalah sunat di makam Ibrahim. Kuning tu. Ada apa yang Baitullah. Seperti semaya sunat tawaf masuk di dalam semaya fardu. Ni kalau kita malam masuk juga semaya sunat tawaf, masuk dalam semaya fardu, masuk. Kita niat ataupun niat tak niat pun lupa. Tahu semaya sunat yang lain. Semaya sunat yang lain, yakni semaya sunat yang lain pada sunat tawaf. Semaya sunat rawatib kan masuk. Lepas tawaf sana itu kita semaya fardu. Atau semaya fardu ada ataupun kotor, ataupun semaya sunat rawatib. Jadi masuk dah semaya sunat tawaf. Ya lepas tawaf sunat semaya. Dan supaya masjid masuk masjid sunat semaya. Lepas tawaf sunat semaya. Lepas tawaf kita semaya fardu. Sama ada kotor, sama ada tunai. Masuk dah sunat tawaf dalam itu. Kan gitu? Ataupun lepas tawaf kita semaya sunat rawatib, ataupun sunat lain semaya sunat istikharah, ataupun semaya sunat lain lagi daripada sunat tawaf, maka masuklah semaya sunat tawaf di dalam semaya itu. Itu maksud katanya tahu semaya sunat yang lain yang dikerjakan dia kemudian daripada sunat tawaf, yang dikerjakan dia kemudian pada tawaf. Semaya sunat yang lain yang kita buat lepas tawaf. Lepas ada tawaf kita kotor. Lepas ada tawaf kita semaya fardu. Sama ada tunai, sama ada kotor. Lepas ada tawaf kita semaya sunat. Ikutlah sunat mutlak. Ada segala sunat-sunat yang maka masuklah semaya sunat tawaf di dalam. Jadi mana semaya sunat tawaf ni serupa dengan tahiyatul masjid. Habis. Itu dia. Faedah lagi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa masuk masjid, barang siapa masuk masjid ni, masuk ke dalam masjid atau satu tempat hendak semaya padanya. Tengok. Barang siapa masuk ke dalam masjid atau satu tempat ni, tengok sini. Ibnu Abbas ayat ni. Barang siapa masuk pada satu tempat, balasah ke bukan masjid ni, tahumuh kan, tadangan kan, di mana tak selah kan. Masuk atau satu tempat hendak semaya padanya pada satu tempat.
maka mendahulu ia akan kaki kanan. Yang ni hendaklah kita jatuh kaki kanan. Ni hormat. Nak hormat kepada tempat yang kita nak sembahyang. Hak sebenarnya bila masuk masjid ni. Bila masuk masjid jatuhlah kaki kanan. Baca Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah ya Tuhan kami. Hendak bukalah bagiku segala pintu rahmat. Tu Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah ya Tuhan kami, hendaklah Kau buka bagi kami akan segala pintu bagi rahmat Kau. Tu kita minta. Tu makna dia. Kemudian sunat kita jatuh kaki kanan di tempat yang kita nak sembahyang. Ikutlah kita nak sembahyang di mana tempat kita nak sembahyang. Innama ju'ilat liyal ardu masajida. Untuk ada Nabi. Innama ju'ilat liyal ardu masajida. Sesungguhnya dijadikan bagi aku segala bumi itu tempat sujud. Bumi semua tempat sujud. Boleh kita sujud di mana tempat. Nah, walaupun di mana, walaupun dalam tempat ibadat puak Nasrani Yahudi, dalam ibadat puak kafir, puak galau kalau dalam wah. Tempat sujud juga, tapi makruh tu yalah. Tempat ibadat puak demo tu makruh. Tu ya. Makruh kita penting semaya di tempat lagu tu. Bukan kata tak sah apa. Jadi masjid semua. Tu ya. Innama ju'ilat li al-ardu masajida. Sungguhnya dijadikan bagiku Nabi Adam. Segala bumi semua pak sujud. Kemudian bila kita nak pergi jatuh masuk tempat yang kita nak sembahyang. Sama ada tah bonggok tu, sama ada tah dangan, sama ada tah rumah, sunat kita jatuh kaki kanan. Di tempat yang kita nak pergi sembahyang. Habis dia katanya hendak ada maka mendulu ia akan kaki kanan. Maka berkata ia bacalah akan doa ni bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillahi wala haula wala quwata illa billah. Ini bagi ini satu ibadah, satu amalan yang kita istiqamah. Bagi puak kita seperti kita ada semaya rumah, orang Tino semua ada semaya rumah. Kita katanya muncul ni tempat ni kita ada semaya. Tak jadah kita. Tak jadah kita apa jadah? Jatuhlah kaki kanan masuk di tempat tak jadah kita. Di tempat yang kita nak semaya itulah. Sunat kita jatuh kaki kanan. Bila kita jatuh masuk di tempat yang kita nak semaya, selalulah kita baca ni. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillahi wala haula wala quwata illa billah. Siapa tak ada kitab tu belajarlah. Ini satu amal. Bila kita nak sembahyang jatuh kaki kanan di tempat yang kita nak sembahyang, bagilah pula orang Tina tak ada main masjid mana tu, main rumah dah. Tempat kita sekolah dah ada tempat kita untuk sembahyang. Apa jadah itu kalau kita jatuh kaki kanan, apa jadah jatuh kaki kanan pun masuk baca ni bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillahi wala haula wala quwata illa billah. Nah, siapa ada kitab tu bagi demo, tak ada kitab tu tulis demo kata. Nah, ni bagi kita bagi balighu anni walau ayat. Supaya kita nak buat rumah ni. Nah, supaya kita mendapatkan memohonkan akan Allah. Tu jangan kita masuk semaya saja. Jaga hati kan selalu kita masuk. Nah, berada tak jatuh selalu kita komat. Nah, kalau kita nak baik tu kita baik, kalau kita nak komat. Bila kita baca ni, mana dia bismillah dengan nama Allah. Dengan nama aku jatuh masuk ni dengan nama Allah. Rahmat dan selamat di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku minta kepada Allah supaya Allah Taala
awi selamat dan minta rahmat dan selamat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala malaikatillah, minta rahmat dan selamat. Nah, di atas malaikat Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada daya, tidak ada upaya, malah tidak ada kekuatan nak mengerjakan kebajikan, tidak ada kekuatan nak sekat pada kejahatan, melainkan dengan pertolongan Allah Taala. Itu makna la haula wala quwata illa billah. Nah, tidak ada daya dan upaya, maknanya tidak ada gain kita nak buat ibadah. Tidak ada gain nak sekat daripada kejahatan, melainkan dengan pertolongan Allah Taala. Itu makna wala haula wala quwata illa billah. Bila kita baca hak ni, hala ya Tuhan berinya lagu ni. Nascaya disurat oleh Allah baginya. Allah Taala suruh malaikat yang dia latih dalam malaikat raqib atik dah. Raqibun wa atibun. Nah, bi kulli abdin hafizuna ukidu. Wa katibuna kiratun la yuhmidu. Itu malaikat tiap-tiap hamba Allah bi kulli abdin hafizuna ukidu. Tiap-tiap seorang hamba ada malaikat yang diwakilkan. Ya Allah Taala hantar mari tiap-tiap seorang hamba ada malaikat yang juru tulis amalan baik dan amalan jahat. Maka malaikat tu tulis. Tulislah ni. Disuratkan Allah baginya ibadat 1000 laki-laki. Tiap-tiap seorang laki-laki hidup 1000 tahun. Maknanya ibadat boleh pada kita yang baca doa ni, kita jatuh kaki kanan masuk di tempat kita nak sembahyang, maka boleh pahalanya 1000 orang laki-laki. 1000 orang laki-laki tu bakal buat ibadat. Nah, maka dia hidup tadi umur dia 1000 tahun. Oh, 1000 laki-laki. Tiap-tiap seorang tu hidup 1000 tahun. Maka dia buat ibadat. Maka pahala ya Tuhan beri kita baca doa ni, kita jangkau kaki kanan masuk tempat sembahyang, serta kita baca doa ni bismillah ni. Nah, bismillahi wassalatu wassalam ni, maka boleh pahala seperti 1000 orang tadi buat ibadat. Maka dia hidup lama mana? Bukan hidup 100 tahun, ada 1000. Ni nak royak kata besar kan. Besarnya pahala. Sampai itulah kita hafal deh, apa ingat bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillah wala haula wala quwwata illa billah. Apa deh? Tuan-tuan. Dan pada hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia apabila masuk masjid, adalah ia ya Nabi apabila masuk ia ke dalam masjid berkata, ya Nabi, a'udzubillahil azimi wa wajhil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim. Ini kita masuk masjid. Malam ni boleh doa deh. Pada hadis bahawa Nabi adalah ia Nabi ni sunnah ni. Nabi ya lagu ni. Bila kita tiru Nabi sama dia kata, perbuatan. Orang panggil sunnati Rasulullah. Adalah ia Nabi apabila masuk ia ke dalam masjid. Nah, saya berkata ya Nabi, a'udzubillahil azim. Aku minta berlindung. Aku minta berlindung dengan Allah yang maha besar, besar bakat. Wa wajhil karim, dan zatnya yang maha mulia. Wajhi mana? Zat. Aku minta berlindung dengan zat Allah yang maha mulia. Wa sultanihil qadim. Dan pemerintahannya yang sedia. Dan kekerasannya pemerintahannya yang dibanding yang sedia kala. Aku minta berlindung minasyaitonir rajim, daripada setan yang kena rejam, setan yang kena halak. Itu mana dia? Dan katanya, kata Nabi, maka apabila berkata ia seorang yang akan demikian itu, dan katanya kata Nabi,
Maka apabila berkata ia seorang akan macam itu, yang ni siapa dia masuk masjid, dia baca doa ni. Kata syaitan. Nah, saya berkata syaitan, telah pelihara ia daripada aku pada sekalian hari itu. Telah terpelihara ia seorang yang baca doa ni, telah terpelihara ia, yakni tiada kena goda panggil. Tak kena goda. Terpelihara, tersekat, tak ada kena goda dah. Dengan aku pada hari itu. Kita kata pagi ni, mari pagi subuh. Mari pagi hari nak semai subuh, kita baca doa ni. Nak masuk masjid, baca a'udzubillahil azim wa wajhil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim. Nah, saya hatu setan tak tahu dah kita hari itu. Setan royak diri. Nabi royak tu setan kata, telah terpelihara ia seorang tu daripada aku pada sekalian hari itu. Hari dia baca. Habis tu kita baca hari ini. Dan kita mari baca lah dah. Masuk masjid baca lah. A'udzubillahil azim wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nampak deh? Hari tidak kita. Itu dia. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang kamu apabila keluar daripada masjid berseru-seru tentera iblis dan berhimpun mereka itu atasnya. Salah lagi. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang kamu buat kita semualah. Mana-mana seorang kamu apabila hendak keluar daripada masjid, apabila hendak keluar kamu daripada masjid, berseru-seru tentera iblis dan berhimpun mereka itu tentera iblis. Orang panggil askar iblis itu setan. Kalau setan tu askar dia, iblis tu raja orang panggil raja bagi setan. Pala bagi setan. Iaitu iblis. Tentera iblis iaitu segala setan dan berhimpun mereka itu atasnya. Dan berhimpun mereka itu atasnya. Atas seorang kamu. Seperti berhimpun lebah atas rajanya. Seperti berhimpun lebah, berhimpun ibu madu. Segala ibu madu itu lebah. Atas rajanya, ya ada raja. Madu je ada raja. Maka apabila berdiri seorang kamu atas pintu masjid, maka hendaklah berkata, ya Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Maka bahawa apabila berkata ya kan ya nascaya tiada berhimpun, nascaya tiada memberi mudarat oleh iblis itu. Nah, bila kita mari masjid, kita nak tubai, ni halah nak tubai. Ni bila kita nak tubai, dia kata ulang kali lagi. Nabi kata apa ni? Bahawa seseorang kamu apabila hendak keluar daripada masjid, bila kita nak tubai di masjid, dah sudah selesai pada sembahyang daripada zikir, budak-budak membaca Quran, nak kelai dah kita nya. Balah tu lah apa dia pun. Dia kita nak kelai tu. Berseru-seru tentera iblis. Segala setan sana bakat melaut, bakat menyeru, bakat panggil sama-sama puak dia. Bakat menyeru, bakat panggil sama-sama puak dia lah bakat. Mu panggil ku, panggil oi, bakat panggil puak dia. Dan berhimpun mereka itu atasnya. Dan berhimpun mereka itu atasnya, atas seorang kamu. Bakat wipo. Bakat wipo. Bakat wipo nanti luar lah. Nanti dah. Seperti berhimpun lebah atas raja. Bagaimana madu wipo duk wipo cik dengan raja dah. Madu dah wipo penuh. Duk disari penuh. Wipo latu. Iblis maknanya setan wipo latu.
Di tiap-tiap sore nak tubuh masjid, setan duk nanti dah luar tu. Pakai ada beripung cik, panggil pun dia beripung. Sebagaimana kita tengok madu duk beripung tu. Batu dah. Tu maknanya. Nah, seperti berhimpun bok atas raja. Maka apabila berdiri seorang kamu atas pintu masjid. Ni Nabi kita pesan. Bila kamu tubuh siapa di pintu masjid. Kerana setan itu Nabi dah luar. Duk beripung sebagaimana madu duk beripung tu. Panggil pun dia beripung. Dia nak kosak kita lah. Bila kita nak tubuh kita saat itu siapa di pintu masjid. Nabi pesan kata. Maka hendaklah berkata ya. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhanku, inni sungguhnya aku a'udzu, aku minta berlindung bika dengan dikau min iblis, daripada iblis, wa junudihi, dan askar-askar. Itu mana? Nah, ya Allah ya Tuhanku, sungguhnya aku minta berlindung dengan dikau ya Allah, Allah, daripada iblis wana dia, dan wajunudihi, dan tentera dia askar. Ini kita baca ni. Maka kita tak nak goda dengan hati setan. Iblis nak kamu kita tak boleh. Sampai itulah orang panggil orang yang mari semayang maaf, mari masjid main maaf sama. Selamat orang tu. Selamat. Dan lagi pula kita baca doa ni pula. Dan maka bahawasanya apabila berkata ia akan dia. Maka bahawasanya seorang hamba Allah tadi, seorang kamu ni, apabila berkata ia akan doa ni, Allahumma inni ni najaya tiada mudarat boleh belah. Ni belah kawan hatu nak buat mudarat tak kita tak. Nak kena kita tak boleh. Kita nak jadi masuk tu nak jadi demo nak kena kita pun tak boleh dah. Ni lepas pada kena. Lepas daripada buat kena dengan orang, buat kena tu pakai iblis kau. Nah, ni sampai tu lepas tu baik pada masjid kita baca. Apa ingat dah. Nah, tak ada ketua, tak ada ke muda buat kita semua ni. Doa ni panak. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Kita tak jaga hati tu baik. Nah, kita jaga kaki tu baik pada masjid baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Doa tu. Doa keluar pada masjid, pasti kita baca ni hukum tadi. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Nah, doa hak maklum tu, hak ma'ruf. Allahumma inni as'aluka min fadlik, doa tu buat pada masjid. Ani doa nak lepas pada hati setan. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Nah, tu yang kita ni mana? Intaha nuzhatul majalih. Dari kitab nuzhatul majalih. Habis. Nah, kama dia katanya kat tu wa qala sallallahu alaihi wasallam fa'atil masajidu syaqiyatan minha. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Sambung minggu lepas dia bercara kena sakut dengan kelebihan buat haflah, buat perayaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Suyuti. Nah, dari kitab Al-Bayan Syekh Ali Jumaat. Dua jilid. Dia katanya dia nakal daripada kita lain lah. Dia kata qala Suyuti. Kita baca harap tu.
Dia kata wa amalul maulidi laisa fihi mukhalafatun li kitabin wala sunnatin wala asarin wala ijma'in fa hiya ghairu mazmumatin. Berkata Syekh Suyuti, setengah daripada ulama yang terbesar sekali dalam mazhab Syafi'i, yaitu Syekh Suyuti. Dia kata wa amalul maulidi laisa fihi mukhalafatun li kitabin wala sunnatin wala asarin. Bermula amal maulud, wa maulud lah, wa maulud lah kita tu. Buatlah bagaimana yang kita maklum. La wa amalul maulidi allazi wa amalul maulidi laisa fihi mukhalafatun li kitab. Beramal mana buat perayaan maulud yang tiada padanya menyalahi bagi Quran dan tiada menyalahi bagi sunnah Nabi dan tiada menyalahi bagi perkataan sahabat, perkataan tabi'in dan tiada menyalahi bagi mazhab yang hak. Tak ada menyalahi bagi perkataan Abu Hanifah, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu mana. Tak ada menyalahi dengan Quran, tak ada menyalahi dengan sunnah, tiada menyalahi kata asal kata sahabat dan tabi'in dan tiada menyalahi bagi ijma' empat mazhab Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali. Fa hiya ghairu mazmumatin. Maka iaitu ketiadaan dicela kan. Maknanya tak ada apa-apa. Bukan masuk dalam bid'ah dah. Bukan kata bid'ah, dhalalah dah. Maka iaitu tiada yang dikeluarkan. Nah, ada pun kalau kita buat maulud jadi menyalahi dengan Quran, menyalahi dengan hadis, menyalahi dengan kata sahabat, kata tabi'in, menyalahi dengan ijma'. Maka ini dicela. Betul kena beringat buat maulud ni. Nah, sungguh kata buat maulud tu maulad. Tapi bila jadi bercampur kau tino jatuh tak tugen tu kurang dah lah. Tu tak tahu apa nak molek dah lah. Nah. Tak asal diri buang mulut tak ada apa-apa lah. Bila jadi menyalahi. Menyalahi dengan Quran, menyalahi dengan hadis Nabi, menyalahi dengan kata sahabat, menyalahi dengan ijma'. Jadi maka ini dicela. Ada pun tak menyalahi dengan dua tiga empat ni, maka tak dicela kena-kena. Nah. Kama fi ibarati Syafi'i wa huwa minal ihsan allazi lam yunhad fil asr al-awwali. Seperti mana yang ada sebut dalam ibarat kata Imam Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i kata wa huwa amalul maulid, wa maulud ni minal ihsan, setengah daripada perkara yang sangat-sangat comel. Allazi lam yunhad fil asr al-awwali. Setengah daripada amalan perbuatan yang sangat-sangat comel yang tidak ada pada masa dulu. Masa sahabat ada. Tak ada buatlah macam ni. Ini masa kita ada buat ni tak ada. Masa Nabi pun tak ada, masa sahabat pun tak ada. Hanya ada pada masa masa orang panggil lepas pada tu lah, lepas pada tu masa ni masa khalaq ni lah, masa ta'ala itu tak ada. Tapi dia katanya minal ihsanil ladzi lam yunhad bil asril awwali. Setengah daripada perkara yang sangat-sangat comel yang tidak ada pada masa mula-mula, pada masa qurun mula-mula. Masa sahabat dan masa tabi'in tidak ada. Tabi'in itu adalah fa inna it'amat ta'am al-khali an iktiratil asam ihsan. Dia buku buat molok ni diri perbuatan tu ya jadi menyalahi. Jadi tak maknanya tak ada pada masa mula-mula tu tak ada. Diri kita buat upacara buat. Ada pun isi dalam buat molok tu, tu lama mari dah baca Quran, salawat pada Nabi,
Deh. Ada baca sejarah. Oh, tu disuruh lalu dah. Ya boleh panggil buat malu-malu itu. Warnanya hipom ke tu. Baca Quran sikit, baca sejarah sikit, baca selawat kata. Tu panggil buat malu. Batu beri makan akan makan kepada orang. Itu nama. Hak tu beri makan sana itu diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasul. Tu dah. Tengok dia kata sini. Fa inna it'ama ta'am al-khali ani ketira bil asam ihsanu. Kata Imam Syafi'i. Maka semuanya beri makan akan makan ni. Yang sunyi daripada buah dosa. Hak tu molek. Beri makan akan makan ni yang tak ada campur dengan perkara dosa. Makan ni hak molek. Kalau halal lah tak ada campur dengan haram. Makan ni tu bukan tambah hak orang rapah, hak orang. Dan makan halal tak ada campur dengan haram rasa. Hak tu ihsan. Hak tu sangat-sangat comel. Bahwa izan minal bida'il mandubah. Maka iaitu katanya kata Syekh Sayyuti. Kita buat upacara, buat haflah, buat raya sebagaimana apa kita ada buat. Tak ada campur langsung dengan muka-muka haram. Baca sejarah, baca Quran, baca selawat dan beri makan kepada orang semua. Tak ada ke kaya, tak ada ke sesak. Kita beri makan. Maka kata Syekh Sayyuti fahuwa izan, maka iaitu buat makhluk ni. Kalau begitu minal bid'il mandubah. Adalah ia daripada bid'ah yang disunat. Ya bid'ah ya ada banyak ada dua. Bid'ah mahmudah, bid'ah mazmumah. Bid'ah mahmudah tu bid'ah yang dipuji. Iaitu bila kalau mengikut Izzuddin Abdul Salam, iaitu dia bagi 5 bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah haram 5. Ada pun mengikut Imam kita Syafi'i dan mengikut Sayyidina Umar, bid'ah tu bagi 2. Al bid'atu bid'atun mahmudatu, bid'atun mazmumatu. Itu kata Imam Syafi'i. Bid'ah tu ada 2, bid'ah yang dipuji, bid'ah yang dicela. Itu maknanya. Betul yang kata Syekh bahwa izan minal bid'il mandubah, setengah daripada bid'ah yang disunat. Kama abbara anhu bizalika sultanul ulama al-Izzu ibni Abdissalam. Seperti itulah buaya dengan katanya bid'ah yang disunat tu oleh raja bagi ulama, katanya ulama, kata Syekh Sayyidi, iaitu Izzuddin Abdul Salam. Al-Izzu ibn Abdul Salam. Tu orang panggil tu guru bagi Imam Nawawi. Dia membagi ke bid'ah tu iaitu 5 bagi. Bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah harus. Ada pun Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia kata al bid'atu bid'atan. Bermula bid'ah iaitu 2 bagi. Bid'ah yang dipuji, bid'ah yang dicela. Dia ambil situ dia. Imam Syafi'i hukum kata bid'ah bagi 2 kerana dia ambil pada perkataan Sayyidina Umar kata nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Kerana Sayyidina Umar dia masa Sayyidina Umar lah dia buat tarawih tu 20 rakaat serta jemaah. Masa Nabi tak ada jemaah. Tarawih. Masa Sayyidina Abu Bakar pun tak ada. Masa Sayyidina Umar lah dia buat sembahyang tarawih saat itu 20 rakaat serta berjemaah. Nak boleh puasa. Barulah dia Sayyidina Umar kata nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ni. Maknanya bid'ah ni perkara tidak ada pada Rasulullah. Perkara tidak ada pada Rasulullah. Itu maknanya bid'ah. Habis. Kemudian kata Syekh Sayyuti ni, kalau itu khulasa malam ni, buat kita jangan terima atau sadar sekolah. Kalau sadar ragu bahawasanya bid'ah yang disunat, bid'ah yang dipuji ni bila buat
hasil pahala. Bagi orang buat tu dapat pahala. Jadi habis. Nah, kali itu wa aslul ijtima' di izhari si al-mawdi mandu wa qurbat. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan bermula segala sunat mani itu amat banyak. Tidak. Dan bermula segala sunat mandi itu amat banyak. Biasa mani dia ada 3. Mani wajib. Malam mani wajib iaitu mani kerana kita tu melakukan perkara yang menjadi sebab wajib mani. Junub, luar mani. Bila kering pada akhir dan nifak, wiladah, upah walidah. Maka tu orang panggil sebab-sebab yang menjadi wajib mani. Dan yang keduanya mani sunat ni. Dan yang ketiga mani harus. Mani untuk menyejukkan tubuh badan. Tu orang panggil mani harus. Bagaimana kita ada mani biasa lah. Tu panggil mani litabarrudi. Mani ni kerana nak menyejuk ke tubuh badan. Tu harus. Maka mani sunat ni amat banyak. Sangat-sangat banyak. Kalau nak tahu panjang lebar, nak tutuplah kitab yang panjang-panjang cara ni. Ni kita Allah ya ni pergi kita ni. Dan bermula segala sunat mani itu amat banyak kata tuan kitab pasal ni. Sangat banyak weh. Setengah daripada amat banyak. Setengah daripada mani sunat amat banyak tu. Yang baik setengah aja. Wuduk. Deh. Tak kena tu. Tak kena semua. Dan bermula segala sunat mani. Tak kena. Dan bermula segala sunat, perkara sunat yang sakut pak dengan mani wajib. Itu. Bukan royak atau mani sunat tu bukan. Bukan royak atau diri mani sunat bukan. Tak kena. Perkara sunat yang sakut pak dengan mani wajib. Dia perkara mani wajib ni. Perkara orang panggil rukun mani wajib 2, iaitu niat dan meratai akan air sekalian tubuh badan. Atau wajib rukun. Ada perkara sunat ni. Perkara sunat, beberapa perkara sunat yang sakut pak dengan mani wajib. Betul. Dan bermula segala sunat mani itu. Ibarat. Yang ni bermula beberapa perkara yang sunat yang sakut pak dengan mani wajib. Kita mani wajib. Wajib dah kita kena mani. Perkara sunat apa kata? Supaya kita semaya fardu ni lah. Semaya 5 waktu. Semaya itu wajib. Perkara sunat sakut pak berkaitan dengan semaya. Perkara sunat berkaitan dengan semaya belum ada semaya. Dalam semaya, lepas semaya. Ni pun suka. Temani tu wajib. Beberapa perkara hak sakut pak, beberapa perkara sunat sakut pak dengan mani wajib. Itu maksud. Amat banyak. Sangat-sangat banyak. Setengah daripada perkara sunatnya wudu yang sempurna. Ambil air semaya yang sempurna sebagaimana kita ambil semaya lah. Wudu yang sempurna. Asbiril wudu'ah. Hendak kamu mempercomel ke ambil air semaya. Wudu yang sempurna. Ambil air semaya dahulu daripada mani. Nyornya itu. Domai. Orang ngaji kita tu. Nyornya itu. Dahulu daripada mani. Kita wajib kita kena mani. Sunat kita ambil semaya. Bila kita berjunub, sunat kita ambil semaya. Ambil semaya niat. Saja aku ambil semaya.
Nah. Itu sunat tu. Sunat kita ambil air semata. Dan menggosok-gosokkan segala anggotanya. Dia dua. Yang keduanya sunat kita gosok. Sunat tu, sunat gosok. Sunat kita gosok. Mani saja wirata sudahlah. Lepas tu nak ambil pahala sikit lagi gosok. Malu gosok. Dan yang keduanya menggosokkan segala anggotanya. Hanya mudah nyonya seorang yang junub tu. Dua. Dan memulakan mani dengan lambu yang kani daripada tubuhnya. Ni ingat masalah mani wajib. Kalau kita mengaji dengan kita kena tahu bahawasanya air untuk mani wajib segateng. Air segateng ya. Barulah mudah reti air segateng. Air pak cukup. Kalau main utuh air cukup. Mani wajib air segateng. Ni cara dia. Nah. Kemudian nak cukup lah ni. Iaitu hak sunatnya. Iaitu kita mani ni. Tubuh kita bagi belah dua ni. Ni panggil pihak kanan. Belah tengok. Kepala kita belah ni. Jadi sebelah. Sebelah kanan, sebelah kiri. Ya katanya sunatnya memulakan mani dengan lambu yang kanan ni sebelah ni. Dia sebelah tu. Mai kat kok dulu, kat kok ni. Dua kan. Sebelah kanan. Dapat ni. Itu maknanya dan memulakan mani dengan lambu yang kanan daripada tubuh ni. Nah, mula-mulanya kita mai sekat kepala ni dapur, ataupun mai sekat kok. Nah, mai sebelah tubuh lek kanan ni di siapa su. Dia dapat. Patu lek belakang pula juga lek belakang. Belakang lek kanan ni. Patu lek kiri. Belah kiri dapat ni. Patu lek belakang. Sini belakang. Belah kiri dapat. Patu lek belakang. Nah, ia permulaan sekalinya basuh. Mula-mula sekali basuh kepala. Di kepala terletak kita niat. Saja aku mani wajib you kepala orang. Tu mula-mula you di kepala. Lepas tu tubuh ni dapat ni dulu. Lepas tu lek belakang. Lepas tu dapat belah kiri ni. Tu belakang. Tu dah. Air segatnya cukup. Tu. Ada keadaannya 3 kali. Keadaannya sunatnya 3 kali. Basuh mula-mula sana itu rata sekali. Tambah 2 kali lagi. Cukup air segatnya ni. Dan keadaannya 3 kali. Meratakan dengan tiap-tiap satu daripada 3 kali itu akan segala suku-suku tubuhnya. Tiap-tiap kali kita juru tu rata sekalian tubuh kita. Rata tu. Kali yang 2 pun rata. Kali yang 3 pun sekali kita juru tu rata. Tu maknanya. Ya bilang sekali itu kali mula-mula. Kita basuh tu rata baru bilang sekali. Kalau basuh mula-mula tak rata tak bilang sekali. Nak bilang sekali kita rata dulu. Rata tu lah baru bilang sekali. Yang 2 pun rata bilang 2. Rata yang 3 bilang 3. Tu cara dia. Yang mananya dan keadaannya mani tadi 3 kali meratakan dengan tiap-tiap satu daripadanya akan segala suku-suku tubuhnya, segala juzuk-juzuk tubuhnya. Dan menghadap kiblat ketika mani. Setengah daripada sunatnya hadap ke jalan.
Bila kita nak mandi, kita beradab ke kiblat, beradab ke jatuh. Ketika kita nak mandi, maknanya nak hadap ke jatuh. Kalau kita sini, tak ke jatuh. Nah, kalau kita duduk Madinah, nak hadap ke ulu. Ya semayang hadap ulu. Deh. Sini, pak kita ni hadap ke jatuh. Habis itu. Ingat deh. Tu. Kita beradab ke jatuh. Deh. Lah ni, dalam umum. Ada tahu, dalam umum, dalam bilik mandi. Aku hadap ke jatuh betul. Ada yang bermula ya hari dengan janabah, dan bermula ya hari dengan sebab junub. Bila kita sani hadap sah, gopo kata hari di atas orang yang hadap sah, orang tina hak marih, orang jatuh hak junub, tina junub supalah dalam hadap sah sani gopo kata hari. Ya katanya perkara-perkara yang tertegur di atas orang yang duduk dalam hadap sah seperti orang Pino duduk dalam dalam nipah, orang dalam wiladah, duduk dalam junub umpamanya. Gopo kata? Ya bilanya. Dan bermula ya hari dengan sabah janabah, iaitu barang ya hari dengan hadas kecil. Gopo kata hari dengan sabit ada ismaya? Maka mugatulah hari dengan sampai kita junub, sampai kita hadap. Nah, hak tu dulu. Hari dengan sahabat kita tak ada ismaya, hak tu hari habis. Masa mana kalau kita hadap salah ni tu, hari tu. Mai tu. Apa perkara yang hari dengan sahabat tak ada ismaya? Tak ada ismaya hari tawaf, ni hari jamu Quran bawa Quran, tu pak. Tu. Nah, dan tambah ada tu. Dan tambah pula atas daki. Tambah lagi daripada tambah di atas ada ismaya gopo pula. Bila kita hadap sah. Tak ada ismaya tu hari jamu Quran ni. Ada ismaya hari jamu. Hari bawa Quran hari. Orang hadap sah pun hari ke? Tambah sikit laginya membaca Quran. Bila hadap sah baca tak boleh. Ada pun kita tak ada ismaya, tak boleh jamu, tak boleh bawa, baca mulai. Bila hadap sah, 3 lalu dah. Tak boleh baca tu. Dan hari diam di dalam masjid. Hari duduk dalam masjid. Nah, hari diam mana duduk sekejap dalam masjid. Di atas orang yang hadap sah. Lalu tak apa, lalu makruh. Kita hadap sah lalu, kita masuk ke pintu ni, masuk pintu tu baik pintu ni. Tak apa. Masuk pintu tu baik lalu tak apa jangan buat tu. Makruh, tak apa mana makruh. Bagi orang junub. Nah, orang junub makruh lalu dalam masjid, lalu makruh. Kalau ulai-alai juga ulai-alai. Masuk pintu tu baik ke pintu tu. Hari ke lalu tak apa. Ubud panggil lalu. Ada pun ulai masuk pintu tu baik ke pintu tu. Atau hari. Lalu masuk pintu tu baik pintu ni. Ada pun orang marih. Orang marih ni. Hari masuk dalam masjid. Lalu pun hari kalau tak ada aman daripada kita. Kalau aman daripada titik dia baru mulai ikat mulai makruh ya. Lalu makruh duk tangga makruh. Masuk itu tu baik itu tu tina deh. Kalau aman daripada titik orang mari tu. Habis tu lebih kurang dalam kitab daripada banyak lagi kalau sebut dalam kitab besar. Maka tak boleh kira kat tu dulu. Pada menyata kata yang wallahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyinna bil hikmati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun